Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan subtopik terakhir di dalam silibus KSSM, Sains Tingkatan 3, bab 2 iaitu 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. Okay, jadi dalam subtopik sebelum ni kita dah tengok mekanisme pertukaran gas di dalam manusia. Jadi hari ini kita akan tengok pertukaran gas di dalam tumbuhan. Okay. Okay, kebiasaannya pertukaran gas pada tumbuhan ini akan berlaku pada pelbagai bahagian lah, ataupun pelbagai organ lah, iaitu daun, batang dan juga akar. Okay. Kerana apa? Kerana ketiga-tiga bahagian ini membekalkan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas berlaku lah. Namun pertukaran gas biasanya berlaku 90%-nya berlaku pada bahagian daun lah. Okay. So pada waktu siang, okay, tumbuhan akan menjalankan fotosintesis kerana kehadiran cahaya matahari lah. Dan pada waktu malam tiada fotosintesis, tapi tumbuhan akan menjalankan respirasi. Pada waktu siang tumbuhan juga berespirasi, tetapi kebiasaannya kadar fotosintesis lebih tinggi daripada kadar respirasi. Tetapi kedua-dua proses ini melibatkan pertukaran gas lah, di mana dalam fotosintesis tumbuhan akan mengambil karbon dioksida dan akan menyingkirkan oksigen. Tumbuhan juga berespirasi dengan mengambil oksigen dan membebaskan karbon dioksida lah. Okay, dan pada waktu malam, tumbuhan hanya berespirasi, so dia akan mengambil oksigen sahaja dan menyingkirkan karbon dioksida. Okay. So, peresapan karbon dioksida. Okay, ini boleh digambarkan melalui struktur di dalam daun lah yang akan ada laluan pertukaran gas. Biasaannya ataupun selalunya karbon dioksida ni dia akan meresap melalui satu bahagian kita namakan sebagai stoma, liang stoma. Okay, yang mana peresapan ini mengikut kepada kepekatan karbon dioksida lah di dalam sel, di dalam tumbuhan, di dalam daun tersebut dan juga di permukaan udara luar lah. Okay. So ini adalah kerata rentas kepada struktur daun. Okay. Jika kamu lihat bahagian atas tu atas daun lah. Okay. Yang diselaputi dengan cuticle, okay, lilin, epidermis atas. Kita akan ada sel mesofil palisad. Kita akan ada sel mesofil berspan. Okay, kalau kamu perhatikan di sel mesofil palisad ini ruangnya tidak sebesar ruang yang berada di antara sel mesofil berspan. Okay. Dan kita akan nampak ada xylem dan ada phloem lah. Okay. So bawah ni adalah stoma, yang mana stoma dikawal oleh dua sel pengawal dan akan ada epidermis bawah. Okay. So kalau kamu perasan tempat pertukaran gas berlaku pada ruang-ruang kosong ni lah. Karbon dioksida yang masuk, dia akan masuk ke dalam sel mesofil berspan ataupun ke dalam sel mesofil palisad, di mana oksigen yang dihasilkan dilepaskan keluar melalui liang stoma yang samalah. Dan pergerakan mereka ataupun pergerakan gas ini adalah berdasarkan kepada kepekatan. Okey, kepekatan gas lah. Okey. Okey, kalau tengok anak panah nombor 1, apabila karbon dioksida digunakan dalam fotosintesis, so menjadikan kandungan karbon dioksida di dalam daun ini akan sentiasa menjadi lebih rendah berbanding kandungan karbon dioksida di bahagian luar berhampiran stoma ni. So itu menyebabkan gas akan bergerak daripada kawasan yang kepekatan tinggi ataupun bilangannya tinggi kepada kawasan yang bilangannya rendah. So karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam bahagian sel melalui liang stoma itulah. Okay, dalam masa yang sama, selepas selesai proses fotosintesis, okay, oksigen yang dihasilkan banyaklah. So menyebabkan kepekatan oksigen dalam bahagian sel ni lebih tinggi berbanding kawasan-kawasan luar ni. So menyebabkan oksigen akan bergerak daripada dalam sel keluar daripada sel melalui liang stoma juga. Okay, so dia akan bergerak berdasarkan kepekatan mereka. Okay, ini adalah gambaran lagi dekat lah. Okay, jadi pun screenshot direct daripada buku teks lah, kamu boleh tengok balik. Liang stoma dan sel pengawal. Okay. Setiap satu stoma ataupun satu kawasan liang stoma tu akan dikawal oleh dua sel pengawal. Okay. Di mana dekat sel pengawal ni akan ada kloroplas lah, yang mana mereka juga menjalankan fotosintesis.
Liang stoma terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis. Apabila terdapat cahaya dan akan tertutup pada waktu malam ataupun dalam keadaan gelap, ataupun pada hari yang sangat panas, dia pun akan menutup lah supaya tumbuhan tidak kehilangan air yang banyak. Okey. Ini gambarannya, liang stoma yang terbuka. Jadi dikawal oleh sel pengawal, dia tertutup pun masih ada sel pengawal lah. Okey. So, macam mana sel pengawal ni mengawal pembukaan dan penutupan stoma? Okey. So, dia akan melibatkan proses osmosis. Osmosis ni adalah proses yang khusus untuk pergerakan air. Okay, bila air bergerak je daripada mana-mana kawasan di dalam tumbuhan ataupun manusia, pergerakan ini akan air akan bergerak secara osmosis. Dan perkataan osmosis ini hanya dikhaskan untuk pergerakan air lah. Okay. So osmosis ni ialah pergerakan molekul air dari kawasan yang berkepekatan tinggi, kawasan yang banyak air, kepada kawasan yang berkepekatan rendah, iaitu kawasan yang kurang air. Okay, merentas membran yang sepada telap lah. Okay. So membran ini dia telap, dia membenarkan air lalu, maksud telap tu membenarkan lah, tetapi dia tidak telap, tidak membenarkan setengah zat yang terlarut seperti sukrosa untuk lalu daripada membran plasma. Okay. So itu maksud telap. Dalam sel pengawal, okay, bila ada cahaya, sel pengawal ni dia akan menjalankan fotosintesis. So kamu tahu bila fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Okay, glukosa ni kita boleh kelaskan dia dalam zat terlarut lah. Okay. So bila banyak berlakunya proses fotosintesis, di dalam sel pengawal itu akan ada banyak glukosa. Kepekatan glukosa tu meningkat. Glukosa tu banyak. Okay. Bila glukosa banyak, air kurang. Air kurang di dalam sel pengawal berbanding sel-sel di sebelahnya. Sel epidermis lain. So menyebabkan air daripada sel di sebelah tu, sel jiran tu, dia akan masuk banyak ke dalam sel pengawal. Okay, boleh faham? Kerana apa? Kerana air dalam sel pengawal kurang. Kenapa air dalam sel pengawal kurang? Kerana dalam sel pengawal banyak glukosa. Dari mana datang glukosa? Glukosa itu datang dari proses fotosintesis. So bila air banyak meresap masuk, sel pengawal ni dia akan menjadi segah, dia akan kembung, segah, dan dia akan sendirinya membengkok kerana dinding sel-sel pengawal dia elastik lah. Dia tak akan pecah, cuma dia akan melengkung, bengkok. Bila sel pengawal membengkok, dia akan membuka satu ruang. Ruang itulah yang kita sebut sebagai liang stoma. Okey. Okay, boleh. So pada waktu malam, dia reverse balik daripada apa yang berlaku pada waktu siang. Pada waktu malam tiada fotosintesis. Okey. Bila tiada fotosintesis, glukosa makin banyak ke makin kurang? Glukosa akan jadi makin kurang. So bila glukosa kurang di dalam sel pengawal, apa yang banyak? Yang mengisi sel pengawal tadi adalah air. So air dalam sel pengawal yang terlampau banyak ni berbanding sel-sel di sebelahnya, epidermis dan sebagainya, menyebabkan air bergerak keluar daripada sel pengawal secara osmosis juga. Okay, sebab air bergerak kan. So bila air banyak keluar menyebabkan sel pengawal tadi tu menjadi flasid ataupun dia kempis lah. Berbanding tadi segah, sekarang menjadi flasid. Bila flasid, liang stoma tadi secara perlahan akan tertutup lah. Dan dia akan tertutup sepenuhnya apabila sel pengawal tu menjadi lurus. Segah dan membengkok, dia akan terbuka, nampak ruang ni, dia terbuka. So akan ada ruang lah. Bila dia flasid, dia akan lurus. So dia akan menutup ruang ataupun liang stoma tadi itu. Okay. Boleh faham? Okay, so last kali, kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk memastikan survival tumbuhan ataupun kemandirian tumbuhan lah. Okay. Kerana apa? Akan ada kesan jerebu, debu dan habuk yang kita belajar dalam satu topik sebelum ni. Okay. Yang pertama, dia boleh mengurangkan cahaya matahari sampailah tembus ke dalam bahagian dalam daun, yang mana dia akan mengurangkan proses fotosintesis dan akhirnya akan menyebabkan tumbuhan itu matilah. Okay. Untuk gas berasid yang ada, gas berasid akan menghasilkan hujan asid. Bila hujan asid, dia boleh membunuh daun dan juga akar kepada tumbuhan tersebut dan menyebabkan kuranglah proses fotosintesis dan akhirnya kandungan udara, oksigen dan karbon dioksida di dalam udara kita tak akan seimbang. Okay.
Dan akhirnya kalau dia kawasan yang terlibat tu ada tanaman yang menghasilkan makanan, so makanan akan berkurang lah. Sebab apa? Tanaman mati hasil daripada hujan asid yang terhasil tadi. Apa langkah yang boleh diambil? Okay, yang pertama kita kena mengharamkan pembakaran terbuka lah. Okay, kerana ini adalah faktor utama yang menghasilkan jerebu, debu dan sebagainya. Okay. Kita boleh menghadkan kenderaan bermotor. Okay. Dan menggalakkan penggunaan tenaga alternatif lah, seperti tenaga suria supaya tenaga yang lama ni pembakaran arang batu dapat dikurangkan. Okay. So berakhirlah bab 2, subtopik 2.5 dan juga bab 2. Jadi cikgu harap semua fahamlah. Okay, dan kita akan berjumpa dalam bab 3 pula. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.